Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera media. Hari tu kita sudah hampir habiskan bab 5 kan. Jadi kita akan sambung pula bahagian terakhir untuk bab 5 iaitu pemeliharaan dan juga pemeliharaan. Okay, jadi nanti lepas kita habiskan bab 5 ni, kita akan masuk pula bab yang seterusnya. Jadi kita masuk bab 5, preservation and conservation. Okey, jadi kita ada ni pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi kalau kamu tengok sini, haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan akan pupus jika tiada sebarang usaha diambil untuk melindunginya. Jadi minggu lalu kalau kamu masih ingat, cikgu ada cikgu ada ajar beberapa haiwan yang pupus kan? Beberapa haiwan yang pupus macam burung dodo, mammoth, kan? Dinosaur, dan kita juga ada haiwan yang hampir pupus yang kalau kita tidak jaga, okay, haiwan tu akan selama-lamanya hilang di muka bumi ini. Okay? Jadi contohnya macam gajah, penyu. Kalau kita tidak jaga mereka, kita biarkan saja mereka kena tangkap, kena ambil telur mereka, kena ambil gading mereka. Jadi lama-lama haiwan-haiwan ni akan pupus, akan hilang di muka bumi. Jadi kita kena ambil usaha. Okay, kita kena ambil usaha supaya boleh melindungi mereka. Okay, jadi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan boleh diselamatkan melalui usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan. Jadi sebab itulah kita belajar pemeliharaan dan pemeliharaan. Kalau ada spesies yang akan pupus, kita boleh hentikan sebelum haiwan tu betul-betul hilang di muka bumi. Jadi macam mana untuk haiwan tu tidak hilang di muka bumi ini? Kita buatlah pemeliharaan dan pemeliharaan. Okay, jadi nanti cikgu ada bagi juga dalam bahasa English. Okay. Jadi pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Okay, pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Jadi macam mana? Apa beza pemeliharaan dengan pemeliharaan ni? Okay. So pemeliharaan ni maksudnya dia mengekalkan keadaan asal. Maksudnya kita pelihara. Okay, kita pelihara. Kalau rupa dia, kalau tempat tu macam tu, asal dia macam tu lah kita jaga supaya tidak musnah. So contohnya kalau hutan rimba tu ada kayu balak, okay, ada pokok-pokok kecil, jadi kita jagalah benda tu. Kita jaga pokok-pokok balak dan juga pokok-pokok kecil tu supaya tidak musnah. Tu maksud dia. Kita jaga, kita kekalkan keadaan asal. Jadi maksudnya kita tidak tambah, kita tidak kurangkan apa-apa, kita jaga. Kalau rupa dia A lah yang kita jaga dari mula sampai akhir. Kalau ada kayu balak lah kita jaga. Kita tidak akan tambah, kita tidak akan kurangkan. Okay, jadi contoh untuk pemeliharaan ni kita boleh buat dengan mendidik masyarakat. Jadi maksudnya kita bagi tahu orang, kita bagi tahu rakyat Malaysia ni, okay, pentingnya melindungi haiwan dan tumbuhan yang pupus. Kita kena bagi tahu mereka sebab contoh, kalau kita biarkan pupus, jadi nanti kita tidak boleh lagi nampak haiwan dan tumbuhan ni di muka bumi ini. Jadi generasi yang seterusnya, contohnya nanti adik-adik, kan, adik-adik kamu dia tidak akan nampak lagi benda tu di muka bumi kalau dia betul-betul pupus. Jadi kita kena beritahu lah, kita kena beritahu orang, kita kena beritahu masyarakat. Kenapa penting dia, kita kena menjaga. Jadi kita kena membuat pemeliharaan. Kita kena memelihara keadaan asalnya. Okay, satu lagi untuk pemeliharaan haiwan ni, okay, untuk supaya kita boleh mengekalkan keadaan asal, selain mendidik juga kita boleh menganjurkan kempen. Okay, menganjurkan kempen tentang aktiviti pembalakan dan pemburuan haram. So maksudnya kita kena beritahu orang apa dia punya kesan negatif, okey, ataupun apa keburukan dia kalau kita buat pembalakan haram. Apa keburukan ataupun kesan negatif kalau kita buat pemburuan haram. Kalau kita buat pembalakan haram, jadi maksudnya banyaklah tumbuh-tumbuhan
yang akan cepat pupus kan. Mereka akan kena potong sana, potong sini, tebang sana, tebang sini kan. So pemburuan haram pula akan sebabkan haiwan makin pupus. Okay. Contohnya macam gajah. Kita buru, kita tembak, kita ambil gading mereka. Jadi mereka akan makin berkurang. So, satu lagi kita boleh mengelakkan daripada membeli produk yang dibuat daripada bahagian badan haiwan. Jadi, kita boleh beritahu orang, jangan lagi beli. Okay? Jangan lagi beli produk yang dibuat daripada badan haiwan. Contohnya macam dibuat daripada kulit ular ataupun dibuat daripada kulit buaya. Okay? Jadi, kalau barang-barang yang dibuat daripada badan-badan haiwan macam kulit mereka, gading mereka, kan, sisik mereka. Jadi, maksudnya haiwan tu akan diburu, okay, akan dibunuh. Jadi, mereka akan makin lama makin berkurang. Jadi, inilah 3 cara untuk beritahu macam mana mahu kita pemeliharaan untuk simpan keadaan asal. Okay. Satu lagi kita boleh mewartakan kawasan hutan tertentu sebagai hutan simpan. Maksudnya kita buat satu tempat kawasan hutan tu, kita jadikan dia sebagai hutan simpan. Okay. Kita jadikan dia sebagai hutan simpan. Jadi maksudnya tidak oranglah yang boleh merasakan ataupun tidak oranglah boleh sesuka hati untuk menebang-nebang pokok di tempat kawasan hutan tersebut. Kawasan simpan, hutan simpan tersebut. Okey, lagi spesies haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan dilindungi. Jadi maksudnya contoh kalau ada gajah kan, dia kan kena buru untuk gading dia. Ada badak sumbu kena buru juga kan. Jadi haiwan-haiwan ni perlulah dilindungi. Okey, contohnya kalau penyu kita tidak boleh ambil dia punya telur sesuka hati. Kalau tumbuhan contohnya peri kera gitu kita tidak boleh ambil sesuka hati. Okey. Jadi selain itu untuk pemeliharaan juga supaya hutan tu macam tu lah berpada. Tiada yang kurang, tiada yang lebih. Kita kena tebang pokok terpilih sahaja. Okey. So maksudnya kita masih boleh tebang tapi kita tidak boleh buat pembalakan haram. Maksudnya kalau pokok yang boleh ditebang adalah pokok yang banyak. Contohnya spesies yang tidak pupus ataupun tidak hampir pupus, jadi kamu bolehlah tebang. Tapi kalau pokok tu makin pupus, kamu tidak boleh tebang. Jadi kita kena pilihlah mana yang perlu ditebang, mana yang boleh ditebang, mana yang tidak boleh. Lagi, kamu kena kuasakan undang-undang. Jadi maksudnya, siapa yang buat pembalakan haram itu, pemburuan haram, kamu akan dikenakan hukuman. Contohnya hukuman penjara ataupun denda RM5,000, RM10,000 kan. Jadi orang pun takut. Bila orang takut, mereka akan kurangkanlah buat pembalakan haram dan juga memburu binatang secara haram. Okey. Satu lagi, kita ada 2 lagi. Okey. Menggazetkan kawasan hutan tertentu, kawasan laut tertentu sebagai taman laut bagi melindungi habitat haiwan dan tumbuhan di dasar laut. Jadi maksudnya, bila kamu ada kawasan laut dan kamu tahu di dalam kawasan laut tu ada banyak sangat spesies yang mungkin hampir pupus. Jadi, kamu buatlah kawasan laut tu sebagai taman laut. Jadi, bila kita sudah ikhtiarkan tempat tu sebagai taman laut, jadi kita mestilah melindungi apa-apa yang di dalam laut tersebut, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Sebab kita tahu dalam kawasan laut tu banyak sudah yang hampir pupus. Jadi kita kena beritahulah, okey, ni saya bagi tahu, ni adalah taman laut. Jadi kita kena lindungi. Kamu tidak boleh tangkap sesuka hati, kamu tidak boleh ambil sesuka hati apa-apa yang ada di taman laut ini. Jadi bolehlah kita lindungi. Jadi tiadalah haiwan yang makin pupus tu tidak makin berkurang. Okey. Satu lagi, kita boleh buat kawasan paya bakau kita isytiharkan sebagai tapak
Ramsar. Okey, so selalunya soalan ni masuk dalam objektif. Okey, kawasan Paya Bakau sebagai tapak Ramsar ni maksudnya kamu buat kawasan Paya Bakau. Kan Paya Bakau dia macam ada air raya ni, dah pokok-pokok bakau. Okey, pokok-pokok bakau, kita isytiharkan tempat tu sebagai taman tapak Ramsar. Bila kita isytiharkan, maksudnya orang mestilah melindungi flora dan fauna di kawasan Paya Bakau tersebut. Okay, jadi maksudnya di kawasan Paya Bakau tersebut, kamu tidak boleh lagi suka hati ambil apa-apa tumbuhan, okay, mencemarkan kawasan Paya Bakau tersebut sebab dia sudah jadi tapak Ramsar. Okay, bila kamu sudah isytiharkan, kamu kena lindungi. Kawasan tersebut. Okay. Jadi in English, okay, preservation of animals in plants is the action of protecting animals so that they can maintain their natural state following natural extinction. So maksudnya preservation ni means that you have to maintain these animals. Okay, you have to maintain these animals before they extinct. Kamu kena jaga haiwan ni sebelum mereka pupus. Itu maksudnya preservation. Okay, and then conservation means, okay, the practice of conducting, managing and restoring animals and plants to the natural state. So maksudnya conservation ni beza dia dengan preservation. Conservation means you have to add something. You have to restore, you have to, contohnya kalau pokok kawasan hutan tu tiada kayu balak, kamu tanam. Okay, kamu tanam balik. So maksudnya kamu tambah. Tapi preservation means you maintain. Kamu tidak boleh tambah apa-apa. Kamu just jaga. Kalau tinggal kayu balak tu lah yang kamu jaga. That's mean preservation. Conservation means you have to add. Kamu kena tambah conservation ni. Kamu kena tambah macam tanam pokok baru. Okay, letak binatang-binatang baru supaya mereka boleh membiak, boleh bertambah. Okay, jadi example of conservation, for example, you have ni, Orang Utan Conservation Center. So this means you want to breed all these orangutan. This means you taking care of them. You will have more and more of orangutan. And also, one example of conservation is tree replanting. This means you're going to replant more trees. Maksudnya kamu akan tanam pokok-pokok. Conservation maksudnya kamu tambah. Pemeliharaan ni maksudnya kamu tambah supaya dia menjadi lebih baik tempat tu. Yang hampir pupus tu kuranglah menjadi pupus. Okay? This one mean conservation. You add something. You want these animals to multiply, to have maybe start from 2, you're going to have 3 of them, 4 of them, 5 of them, 6 of them, 7 of them. So replanting means maybe you only have 1 tree, and you're going to have 10, you're going to have 20, you're going to have 30, you're going to have 50. Jadi dia makin lama makin bertambah. Itu maksudnya conservation. Kamu tambah. Okay? So macam dalam bahasa English tadi saya cakap pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. So pemeliharaan haiwan dan tumbuhan ni, kamu kembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. So macam mana kamu kembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal adalah contohnya macam kamu tanam pokok. Jadi maksudnya dalam hutan tu mungkin pokok daripada 100 mungkin tinggal 10. Daripada 1000 haiwan mungkin tinggal 100. Jadi kamu kena buat pemeliharaan. Maksudnya kamu kena tanam banyak pokok. Lepas tu pemeliharaan ni maksudnya lagi kembali kepada keadaan asal adalah contohnya kamu ambil banyak binatang yang hampir pupus tu kamu letak dalam hutan simpan tu. So mereka boleh membiak. Okay, jadi dia akan jadi banyak-banyak supaya yang hampir pupus tu tidak akan jadi pupus. So tu maksudnya pemeliharaan. Beza dengan pemeliharaan. Pemeliharaan maksudnya kamu pelihara. Macam kucing kamu pelihara, kamu tidak tambah apa-apa. Tapi pemeliharaan maksudnya kamu kena tambah. Kamu kena kasih baik. Sebab pemeliharaan ni maksudnya hutan tu memang sudah terlampau teruk. Mungkin daripada 1000 tinggal 100. Daripada 100 mungkin tinggal 1. Jadi kita kena contohnya tanam pokok. Okey? Ataupun mewujudkan pusat pemeliharaan haiwan. So kamu kumpul banyak haiwan, kamu kasih
beranak haiwan tersebut dan yang habis pupus tidak akan jadi pupus lagi. Okay, so example of conservation, okay, example of preservation in English is contohnya you have illegal and excessive logging to prevent the loss of habitat of animals. So this means you tell people that you can't do illegal logging, you can't do excessive logging. Kamu tidak boleh tebang pokok sepati, kamu tidak boleh tebang pokok yang secara haram. Kalau tidak, kamu akan kena denda. So, benda ni adalah your punya preservation ataupun pemeliharaan. Okay? So, satu lagi, destruction of forest to prevent natural depletion. Okay? So, kamu kena buat campaign untuk bagi tahu jangan hancurkan ataupun jangan rosakkan kita punya hutan. Okay? Jangan buat punya hutanan secara leluasa. So, kamu tak boleh buka secuka hati. So, destruction, you have to have campaign against destruction of forest to prevent natural resources from being depleted. This means you have to tell people through a campaign, satu campaign, that you should not do illegal logging. You should not just cut off all the trees. You should not just tebang pokok sesuka hati. Okay, that's what it means by preservation. Example of preservation. Lagi, you have illegal hunting and killing of animal for the body parts to protect them from extinction. So, maksudnya, for pemeliharaan or your prevention, okay, you have campaign against illegal hunting. So, maksudnya pembalakan haram. And killing of animals for their body parts. So you have to stop people. Do not ask them to do illegal hunting. Hentikan mereka daripada buat pembalakan haram. And you have to stop them from killing animals for their body parts. Okay, kamu kena hentikan juga orang yang membunuh binatang untuk mendapatkan bahagian badan. Contohnya macam gading. Okay, the horns of the elephant. Contohnya bedak sumbu or the elephant. Okay, so you have to have this kind of campaign untuk pemeliharaan or preservation step. Okay, so that's the last for our last chapter. Okay, last subchapter for chapter 5. If you have any question, you can always ask me. Itu sahaja untuk 5 poin, okay, 5.2 iaitu yang bahagian terakhir untuk bab 5. Jika kamu ada apa-apa soalan, jika cikgu laju sangat, kamu boleh ulang video ni. Ataupun kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, cikgu akan sentiasa online untuk menjawab soalan. Okay, jadi kita akan tengok pula video seterusnya nanti. Jadi cikgu akan sambung dengan video seterusnya. Kita akan masuk bab baru, force ataupun daya bab 6. Jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya.